Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk pada muka surat 379. Alhamdulillah. Setelah daripada beberapa lama, setelah daripada kita sekarang dah ada pada muka surat 379. Hari ini 29 hari bulan Jun tahun tahun 2020. Alhamdulillah, kita telah sampai ke muka surat ini. Dan untuk makluman, memang kita ada daripada rakaman daripada bahagian-bahagian pertama. Sepatutnya ada daripada muka surat yang pertama, Al-Quran, sehinggalah kepada muka surat sekarang, iaitu muka surat 379. Tapi ada sedikit, lebih kurang 5% daripada terutama yang awal-awal daripada muka surat ini yang tidak ada. Yang saya pun tidak pasti kenapa tidak ada, rakaman hilang. Jadi kepada sesiapa yang nak mengikuti daripada awal, Alhamdulillah ada, kebanyakannya ada, 95%-nya ada, Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan masuk pada muka surat, sebagaimana saya sebut tadi, 379, surah An-Naml, ayat juzuk yang ke-19. Pada hari ini insya-Allah ayat yang ke-23 sehinggalah kepada ayat 35 insya-Allah. Kita masih lagi bercerita tentang surah An-Naml. Surah An-Naml ialah surah semut. Surah semut ini, tema kepada surah ini ialah pentingnya kepada Muslim, kepada orang yang bawa Islam, kepada orang yang nak membawa mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, mempunyai kekuatan, mempunyai ilmu, mempunyai apa-apa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Allah Taala berikan ilmu. Ilmu itu sendiri adalah sains, orang panggil sekarang ni, tapi ilmu itu artinya ialah pengetahuan. Apa-apa saja yang akan menjadi alat untuk manusia ni sampaikan apa yang ada pada dia. Jadi kadang-kadang orang terpegung kepada seseorang itu, kepada satu bangsa. Kenapa? Kerana kehebatan ilmunya. Sebagaimana Jepun, orang rasa hebat dengan Jepun, orang rasa hebat dengan Amerika, orang rasa hebat dengan Eropah, dengan orang putih dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka mempunyai kehebatan dari sudut ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Jadi pada hari ini insya-Allah kita baca surah An-Naml, kita tengok salah seorang daripada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diutuskan dalam keadaan dia menjadi raja, dan dalam masa yang sama dia telah diberi kekuatan yang hebat atas dunia ini, iaitu dapat memahami percakapan binatang dan juga dapat menundukkan semua benda yang lain selain daripada manusia juga, iaitu jin dan sebagainya. Jadi ini adalah kehebatan. Kehebatan ini tidak dicapai lagi oleh manusia pada hari ini, kita tengok kan. Walaupun hebatnya ciptaan manusia, tapi tak sampai lagi. Mungkin sampai akan datang, kita tak tahu. Tetapi nak menunjukkan bahawa pentingnya kita ini menguasai bidang-bidang yang ada pada manusia demi untuk arah mana yang digunakan. Jadi kita akan baca pada hari ini surah An-Naml ni. Nabi Sulaiman telah menggunakan kehebatan dia, kehebatan ilmu dia dengan menyampaikan Islam kepada Ratu Balqis yang berada jauh daripada tempat Nabi Sulaiman tu, iaitu daripada Palestin. Dan Ratu Balqis ni tinggal di Sabak. Sabak ni ialah negeri Yaman. Negeri Yaman dan juga negeri Palestin ini ialah satu tempat yang sangat jauh. Kita boleh katakan sekarang ni kalau naik kapal terbang saja ambil masa 3 jam. Jadi maknanya 3 jam perjalanan dengan kapal terbang. Bayangkan kalau perjalanan dengan unta, perjalanan dengan kereta, perjalanan dengan burung yang terbang tu kan, burung hud-hud, berapa lama dia akan ambil masa. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung cerita bagaimana bila Nabi Sulaiman ini dia cek, dia tengok ada burung tak ada, iaitu burung hud-hud. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, di mana burung hud-hud? Aku akan cari dia, aku mesti dapati dia dan aku akan hukum dia
kalau dia ni tak datang, adalah sebab-sebab dia kenapa dia tak datang tu, kenapa dia sepatutnya datang, tiba-tiba dia tak ada. Tiba-tiba tak lama selepas daripada tu, datanglah burung hut-hut tu dan berkata bahawa dia ada sebab kenapa dia tak datang, iaitu dia ada satu benda yang mana Nabi Sulaiman pun dia kata tak tahu benda ni. Jadi, sebagaimana kita sebut semalam, bahawa Nabi Sulaiman ni kehebatan ilmu dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan juga bahawa sebenarnya walaupun hebat bagaimanapun ilmu tu manusia, maka akan adalah benda-benda yang dia tidak ketahui. Jadi burung ni kata, burung hut kata, aku ada satu benda yang aku tahu yang mana aku rasa kau tak tahu. Jadi dia pun akan ceritalah apakah dia. Jadi Nabi Sulaiman pun bertanyalah kepada dia. Jadi apa yang dia kata ialah dia beritahu kepada Nabi Sulaiman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Iaitu ayat 23. Burung hut-hut berkata, maknanya sekarang bercakap dengan Nabi Sulaiman dah sebab Nabi Sulaiman faham bahasa dia. Iaitu aku dapati seorang perempuan tamlikuhum yang menguasai mereka, wa utiyat dan dia diberi min kulli syai' pada segala sesuatu benda. Kemudian walaha 'arsyun 'azim. Kemudian dia ini memiliki satu singgahsana yang hebat. Jadi apakah yang disebutkan oleh tiga perkara yang disebutkan oleh oleh burung hut kepada Nabi Sulaiman, iaitu yang pertama, dia ni menjadi raja, tamlikuhum. Kemudian yang kedua, wa utiyat min kulli syai'. Maknanya dia ada kuasa. Bukan jadi raja saja tapi tak ada kuasa. Ni ada raja, dia menjadi raja dan dia ada kuasa. Dia nak buat apa-apa. Wa utiyat min kulli syai'. Dia nak apa semua boleh. Kemudian walaha 'arsyun 'azim. Kemudian dia ada singgahsana yang hebat pula. Maknanya dia ni bukannya kerajaan yang main-main, bukan kerajaan kecil tapi kerajaan besar. Jadi dikatakan bahawa ini adalah Ratu Balqis. Ratu Balqis ni dia ni mewarisi kerajaan daripada ayah dia. Jadi sebelum tu lelaki, tiba-tiba dia ni perempuan dan dia memiliki kerajaan ini kerana hasil daripada warisan ayah dia, dan dia seorang yang sangat cerdik. Kita nak tengok kecerdikan dia ialah tengok selepas daripada ni dia sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Allah kata cerita lagi dalam Quran ni, wajadtuha, meriwayatkan kata-kata hut-hut ni kepada Nabi Sulaiman. Dia kata wajadtuha, tapi wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dia kata aku tengok dia apa? Dia dan kaum dia, maknanya orang negeri Yaman pada masa tu, yasjuduna lisyamsi. Dia sujud kepada matahari, maknanya beribadat kepada matahari. Maknanya kerajaan hebat dah, tapi sujud kepada matahari, menyembah matahari. Pelik kan? Tak pelik pada masa tu memang ramai yang pelik-pelik. Sembah matahari. Sampai sekarang pun, walaupun orang cerdik kan, di negeri Jepun, ramai juga orang yang menyembah matahari. Sebab itulah lambang negeri Jepun tu, lambang matahari. Sebab dia memuliakan matahari. Sejak daripada dulu kan. Jadi, itu maknanya walaupun dia ni cerdik, universiti lah nombor 1 dalam dunia lah, tapi sembah matahari. Ada orang sembah palang, ada orang sembah macam-macam kan. Sembah benda-benda yang pelik-pelik. Jadi sebab itulah apa yang diceritakan ni tidak pelik. Okey, satu benda yang kita nak tengok kat sini ialah burung hut-hut. Burung hut-hut tu tengoklah. Dia kata aku tengok gini pada Balqis. Tapi aku tengok dia sujud kepada matahari. Tengok apa yang ada dalam pemikiran hut-hut ni. Ditarbiah oleh Nabi Sulaiman. Hasil tarbiyah ni ialah semua benda dia tengok ialah dari segi agama. Kan? Yang penting dari segi agama. Memang kehebatan dia ada macam tu. Kehebatan bangunan yang tinggi, kehebatan gini. Tapi apa yang dia tengok ialah sujud pada matahari. Maknanya sini ialah kan, pemikiran hut-hut tu ialah pemikiran dakwah. Hebatnya hut-hut tu ialah semua hebatnya binatang-binatang yang ditarbiah oleh Nabi Sulaiman ialah mereka melihat satu benda pergi ke mana-mana, mereka akan tengok dari sudut agamanya. Kalau kita pergi, maknanya pergi Russia, kita tengok hebat orang Russia gini. Tapi kena tengok kan, apa dia ni? Komunis. Komunis. Jadi kita kena sedih, kita kena tengok, kita kena fikir macam mana nak
ubah dia tu. Jadi inilah yang berlaku kepada hudhud. Kalaulah manusia tak berfikir macam tu, maka malu kepada burung hudhud ni. Jadi hudhud kata lagi, wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Syaitan telah menghiaskan amalan mereka. Jadi sujud pada matahari tu, syaitan kata elok, elok, elok. Teruskan, teruskan. Syaitan bagi ilham kepada mereka kan. Kemudian fasaddahum an sabil, fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Dia syaitan tu halang manusia tu, halang kaum ini daripada sembah Allah Subhanahu Wa Taala, daripada jalan yang betul. Dan kemudian mereka pun tak dapatlah petunjuk. Selepas daripada itu apa? Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Jadi seterusnya ulama-ulama tafsir kata ada dua bacaan di sini. Yang pertamanya alla dengan sabdukan lam tu. Yang keduanya dengan ala gitu. Gitu kan. Ala. Jadi ala yasjudu lillah, kenapa mereka tidak sujud? Tu yang pertama. Kalau alla yasjudu, supaya mereka tidak sujud kepada Allah yang telah yukhrijul khab'a fis samawati wal ard, yang mengeluarkan benda-benda yang khab'a, iaitu yang tersembunyi, yang terlindung, yang kita tak nampak asal dia. Jadi kita tengok satu-satu kat sini ialah yang pertama kat sini ada yang baca tadi alla, ada baca ala. Jadi kalau ala tu ialah kenapa manusia ini, kenapa mereka ini semua tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang pertama. Yang kedua ialah alla, iaitu sambungan daripada sebelum daripada ayat ni, iaitu ayat 24. Ayat 25 alla, iaitu itu adalah termasuk daripada perhiasan syaitan kepada kaum Sabah. Iaitu mereka rasa bahawa apa? Mereka ni, dan syaitan suruh mereka jangan sujud kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis kat situ kan. Jadi apa-apa pun bacaan itu memberi makna bahawa apa kan, iaitu sama ada Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita sepatutnya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, ataupun menceritakan tentang bagaimana syaitan telah menyesatkan orang-orang dari kalangan daripada kaum Sabah. Jadi seterusnya itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan sepatutnya kita sujud pada Allah. Kenapa? Kerana Allah lah yang mengeluarkan al-khab'a fis samawati wal ardi. Nampak tak? Khab'a tu ialah benda terlindung. Kita tak nampak. Dulu sebagai contohnya emas. Ada di mana emas ni? Ada di mana minyak? Dulu di negeri Arab tak tahu. Orang di padang pasir. Kan? Di negeri-negeri Teluk. Di negeri Brunei. Di mana-mana kan minyak dari negeri Terengganu. Orang tak tahu dalam tanah tu ada minyak. Kemudian tiba-tiba orang jumpa, dan manusia jumpalah yang Petronas ke, Esso ke, Shell ke. Jadi mereka kata mereka jumpa. Jadi sebenarnya bukan mereka hanyalah meneroka. Kalau mereka meneroka, mereka ada ilmu, mereka ada teknologi, mereka meneroka, tiba-tiba keluarlah minyak. Siapa yang keluarkan minyak tu? Siapa? Mereka kata mereka lah yang boleh keluarkan minyak. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tengokkan, Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi. Dulu di sini tak ada logam ni, tak ada lombong, emas di mana? Di tempat di Terengganu ni ada satu tempat, emas banyak, kan? Di mana tempat dia? Di Rusila. Tempat dia nama dia Rusila. Orang pergi lombong emas, banyak emas, banyak, ramailah yang mati pun, tenggelam dan sebagainya. Tapi maknanya kat sini, orang tak tahu dulu ada emas kat situ. Kalau daripada dulu ada emas, orang kan ambil pergi awal-awal lagi kan. Kalau daripada dulu ada emas, ada platinum ke, ada apa benda lah kan. Jadi orang akan pergi. Tapi kenapa orang tak pergi? Sebab orang tak tahu. Jadi Allah Ta'ala telah menunjukkan manusia kepada benda-benda yang ada di dalam perut bumi, dan kadang-kadang ada di langit yang kita tak tahu lagi. Bagaimanakah ini semua? Wallahu a'lam bissawab. Tapi Allah lah yang mengeluarkan yukhrijul khab'a. Allah Ta'ala mengeluarkan daripada bumi, daripada langit. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Jadi kita, oleh kerana itulah maka kita kena tahu jugalah. Kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan boleh mengeluarkan apa yang ada dalam dada kita. Kita sembunyikan, Allah Taala tahu. Kita zahirkan, Allah Taala tahu. Maknanya manusianya hanya tahu apa yang kita zahirkan. Kalau kita tak zahirkan, manusia tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu apa yang zahir, apa yang batin. Kemudian, Allahu la ilaha illahu wa rabbul arshil azim. Jadi Allah ni, dialah tiada Tuhan melainkan dia. Dialah Rabbul arshil azim. Jadi nampak tak?
sempena daripada cerita Hudhud. Hudhud kata, oh, apa ni sahabat ni, Balqis ni ada Arsyun Azim. Dia ada, Allah pun kita tengok sini Rabbul Arsyul Azim. Tapi kalau Balqis tadi tu dia memiliki, tetapi Allah ini adalah bukan memiliki, tapi dia tuan kepada semua benda tu. Jadi walaupun manusia kita nampak dia ada singgasana, dia ada kerajaan yang hebat, tetapi itu adalah Allah punya kan. Allah Taala yang beri pada dia. Bukannya dia dapat sendiri kan. Dia dapat sementara, lepas tu dia pun mati juga kan. Tapi singgasana tak mati. Singgasana ada kat situ. Kadang-kadang singgasana runtuh gempa bumi, dia tak mati. Kadang-kadang dia mati, singgasana hancur. Sebagaimana yang berlaku kepada raja-raja dan kerajaan dulu. Kerajaan Rom ke, Babylon ke, Athens ke, dan macam-macam lagi. Sekarang dah banyak tak ada. Jadi begitulah yang akan berlaku. Tapi kenapa mereka ni memiliki benda tu? Allah Ta'ala beri. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang memiliki benda tu semua. Rabbul Arsyil Azim. Kemudian kita balik. Allah Ta'ala bawa balik. Selepas daripada ulasan-ulasan ni, nak cerita sepatutnya gini. Setelah daripada cerita Hudhud tadi, balik semula kepada cerita Hudhud. Cerita Hudhud lagi, apa kata? Iaitu dialog dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Nabi Sulaiman berkata, tak apa, kita tengok kamu ni betul ataupun kamu ni penipu. Dia kata. Jadi inilah sifat seorang pemerintah, sifat seorang raja, sifat seorang yang berkuasa. Iaitu mereka ni tak ambil keputusan tu. Kau ni bohong lah, kau ni betul lah. Maknanya betul ke tak betul ke, kita tak apa, kita tengok. Dia check dulu mana. Itu namanya double check. Itu maknanya dalam Islam dia kata tabayyun. Jadi nak tengok tabayyun dulu. Betul ke tak betul yang kau cakap ni. Sebab apa? Mungkin kau ni bunuh Hudhud saja je kan. Nak lari kan. Sebab nak takut nak kena hukum tadi. Jadi dia kata sini, izhab bi kitabi haza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fanzur maza yarji'un. Nabi Sulaiman tulis surat. Lepas tu diberi kepada burung Hudhud, dibawa. Burung Hudhud tu bawa. Kemudian burung Hudhud tu diperintahkan supaya terbang. Pergi hantar kepada, kalau dikata kat sini, fa'alqih ilaihim. Campakkan kepada mereka. Kenapa mereka? Sebenarnya, Nabi Sulaiman ni, burung Hudhud ini, dia bawa surat tu, dia bukan diperintah oleh Nabi Sulaiman, campakkan kepada semua orang tu. Semua orang Sabak. Ramai orang Sabak. Macam mana nak beri kan? Tapi sebenarnya menurut cerita dalam riwayat-riwayat tafsir, dia kata dia pergi kepada tempat Ratu Balqis tu. Ketika Ratu Balqis tu duduk seorang diri, bersendirian, kemudian dia campakkan surat tu. Jadi Ratu Balqis pun tengok. Jadi maknanya campak tu seorang saja, kepada seorang saja, bukan kepada semua. Tapi kenapa disebutkan ilaihim? Kenapa? Kepada mereka. Kerana mereka ni dianggap sebagai sama saja. Dianggap sama, iaitu kenapa? Menyembah api. Jadi sebab itulah diguna perkataan sini, hikmah digunakan perkataan ilaihim. Seolah-olahnya ambil, pergi tengok, campak kepada mereka. Jadi dia kata ilaihim summa tawalla anhum, kemudian lari sikit. Jadi dia pun campak, burung tu campak kat situ. Kemudian dia pun duduk kat tepi jauh sikit, dia tengok apa yang dibuat oleh Balqis. Jadi Balqis pun tengok surat tu, dia pun ambil, dia pun baca. Nabi Sulaiman perintahkan kepada burung Hudhud, fanzur maza yarji'un. Tengok apa benda mereka buat. Kemudian nanti apa benda keputusan mereka. Itu maza yarji'un. Dia rojok macam mana, mana perbincangan dia macam mana. Qalat ya ayyuhal mala'. Lalu berkatalah, bila Balqis ni tengok surat tu, dia pun panggil lah al-mala'. Ketua-ketua tu kan, iaitu pembesar-pembesar dia. Dia panggil minta pendapat. Jadi nampak sini tunjuk bahawa Balqis seorang yang cerdik. Dia tak buat keputusan terus. Dia mentang-mentang dia raja, dia buat keputusan suka hati dia. Itu Maharaja Lela nama dia kan. Ataupun raja yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Tapi dia tak, dia tanya. Jadi dia tanya, dia kata, ya ayyuhal mala', wahai pembesar-pembesar. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Aku dicampakkan kepada aku ni satu kitab. Nanti dia sebut kat sini kitab tu adalah kitab yang karim. Kitab yang mulia. Maknanya kat sini dia dah rasa benda yang dalam surat tu, benda besar ni. Ni bukan biasa-biasa ni bukan biasa-biasa. Innahu min Sulaiman, kata. Dia ni surat ni daripada Sulaiman.
Nanti jangan tanya pula surat tu bahasa apa. Itu perbincangan-perbincangan yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala tak sebut, maka kita fahamlah bahawa benda itu tidak penting. Dia pakai penterjemah ke benda. Jangan fikir benda tu sangat Kita fikir sekarang ni ialah surat tu sampai kepada Balqis. Jadi Balqis pun panggil. Kemudian dia kata, aku dicampakkan surat ini daripada Sulaiman, dan dianya adalah starting dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan, bukan dengan nama matahari, bukan dengan nama dewa, bukan dengan nama apa kan. Ni pelik sikit surat daripada seorang yang pelik. Kerana apa? Kerana dia bermula dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Apa konten surat tu? Itulah konten surat tu. Iaitu ringkasan dia kata, hendaklah kamu jangan menyombong. La ta'lu alayya. Jangan nak lawan aku. Tapi wa'tuni muslimin, tapi datanglah kepada aku dalam keadaan muslim. Artinya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak, konten surat itu sendiri adalah konten dakwah. Mengajak kepada tunduk kepada Allah. Jadi itulah sepatutnya surat yang dibuat oleh di antara raja-raja, pemimpin-pemimpin sepatutnya kan. Iaitu tujuan kita ni menjadi raja, tujuan kita menjadi pemerintah, tujuan kita ni diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk membawa manusia kepada Islam. Tapi kita ni taklah kan. Kita ni tak jadi raja. Kita ni hanya dapat ilmu sikit. Kita dapat belajar sikit kan. Luar negeri, dalam negeri, universiti kan. Kita dapat belajar, dapat degree, dapat master, dapat PhD. Kita tak kira lah. Dapat kuasa sini, di posisi-posisi sini, jawatan-jawatan. Jadi kena ingat semua tu. Bahawa semua jawatan-jawatan tu, semua posisi-posisi tu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Rabbul Arsyil Karim. Dialah Rabbul Arsyil Azim. Dialah pemilik kepada benda-benda tu. Jadi sepatutnya bila kita dapat benda tu, kita kena gunakan untuk menyampaikan Islam sebagaimana yang disebutkan oleh dalam cerita ni. Kemudian qalat ya ayyuhal mala aftuni fi amri. Jadi dia kata, tolong ceritakan sikit aku, bagi pandangan sikit. Aftuni itu bukan minta fatwa, tapi artinya ialah tolong beritahu pendapat kamu semua fi amri, dalam urusan aku ni, dalam kerja aku ni. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Dan aku ni tak akan buat keputusan. Aku tak decide something. Melainkan aku akan nak minta dulu pendapat kamu semua. Tashhadun maknanya kamu hadir, kamu wujud, maknanya kita bincang dulu. Jadi qalu, berkatalah pembesar-pembesar dia, orang-orang yang dikeliling dia tu pun kata apa? Qalu, jadi beri pendapat ni, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri maza ta'murin. Itu pendapatnya. Maknanya pendapat kaum dia pun, pembesar-pembesar dia orang cerdik juga. Iaitu macam mana dia kata, kami ni dia kata, ini pendapat mereka. Kita ni orang-orang yang ulu quwwatin, orang yang mempunyai kekuatan. Dia katakan dalam tafsir, dia kata iaitu badan-badan mereka ni orang-orang yang hebat, sadu-sadu semua. Kan, bukan orang koman-koman, bukan orang kurus-kurus, bukan orang lemah-lemah semua kan. Tapi ulu quwwatin, mereka mempunyai kekuatan. Kemudian ulu ba'sin syadid, mempunyai kekuatan senjata, teknologi dan sebagainya. Itu makna kekuatan badan pun kuat, kekuatan persenjataan pun kuat. Kita ni ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki. Tapi apa-apa pun dia kata serah pada kamulah wahai Balqis. Fanzuri maza ta'murin. Kamu berilah pendapat kamu, kita ni akan ikut saja. Maknanya maksud kat sini ialah tunduknya mereka kepada Balqis ni kan. Mereka akan buat apa saja keputusan Balqis. Kemudian apa kata Balqis? Qalat innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Kata Balqis, biasanya, ni kebiasaan. Ni bukan Sulaiman, tapi kebiasaan dulu. Jadi maknanya dia ni mempunyai ilmu yang luas. Dia mempunyai pengetahuan tentang apa yang berlaku di tempat lain. Biasanya dia kata, muluk ni raja-raja. Apa yang disebutkan oleh Balqis ni sebenarnya adalah riwayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita nak menunjukkan apa? Sebenarnya inilah konsep ataupun perkara yang dilakukan oleh raja-raja dahulu. Dahulu sekarang pun sama jugalah. Iaitu apa dia? Innal muluka, raja-raja ini
iza dakhalu qaryatan, apabila mereka masuk kepada sesuatu negeri, afsaduha, mereka akan rosakkan. Rosakkanlah semua benda. Sebab apa? Dia nak tunjuk dia kuat. Kemudian waja'alu a'izzata ahliha azillah. Perkara yang kedua, dia akan ubah apa? Iaitu orang-orang yang hina di negeri itu akan naik, orang-orang yang mulia di negeri itu akan dihinakan. Biasa betul lah. Maknanya kerajaan-kerajaan yang akan masuk, maka ketua-ketua di negeri itu dia akan bunuh, dia akan buat apa benda saja kan. Anak dia, jadi macam-macam dia akan buat. Dan dia akan ambil orang-orang yang dulunya hina ni, akan menjadi tali barut dia lah kan. Iaitu penjahat ke benda kan. Orang di negeri itu akan dijadikan sebagai orang yang hebat. Kemudian kazalika yaf'alun. Macam itulah mereka buat. Jadi kita tengokkan apa yang berlaku dalam sejarah Islam. Apa yang berlaku ketika Mongol masuk ke Baghdad. Apa jadi? Dia hancurkan semua. Dan dikatakan hampir 2 juta orang telah dibunuh pada masa itu. Dikatakan. Wallahualam. Sehingga mayat-mayat itu menjadi busuk, merata-rata dan sebagainya. Dia bunuh suka hati dia. Jadi ini apa yang berlakulah yang diceritakan oleh Balqis ni memang betul kan. Dan begitulah juga bila orang Kristian perang salib, mereka masuk dan menawan Baitul Maqdis sebelum daripada dibebaskan semula oleh Salahuddin. Jadi apa yang berlaku ialah mereka habis bunuh kan. 70,000 orang dikatakan orang Islam telah dibunuh di dalam Baitul Maqdis sahaja. Jadi bayangkan betapa jahatnya lah raja-raja ni kan akan masuk. Tetapi bila seorang tu Islam, kita orang Islam kan, bila kita masuk ke sebuah negara, kita tidak dibenarkan buat macam tu. Nabi SAW pesan, Umar radhiyallahu anhu pesan apabila nak hantar tentera, iaitu kamu semua, Nabi pun kata macam tu, saya Umar pun kata macam tu, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang yang sedang bertapa, iaitu orang kami yang tidak berperang melawan kita. Jadi jangan usik mereka, biarkan mereka ni. Sebab apa? Mereka tak kacau kita. Kenapa kita nak kacau dia kan? Kita ni berperang bukan sebab kita suka berperang. Bukan kita nak tawan dia, bukan kita nak hinakan orang-orang negeri tu. Tapi kita nak supaya mereka ni terima Islam, dapat dengar Islam dengan baik. Kemudian, kalau ada orang menghalang, barulah kita lawan dia. Tu tujuan. Jadi, isyarat daripada Balqis ni kepada apa yang dia cakap ni, sebenarnya memberi isyarat bahawa kita jangan lawan. Sebab apa? Kalau kita lawan, habis kita ni. Kemudian, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Tapi kita pun nak test juga dia. Tak di-test. Hantar surat ni. Nak tengok betul tak betul. Huk cakap ni. Sekarang ni, Balqis pula nak hantar surat. Hantar surat kepada siapa? Bukan hantar surat, hantar hadiyah. Dia kata. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Aku nak hantar kepada Sulaiman ni hadiah. Bihadiyah. Fanaziratum bima yarji'ul mursalun. Dan kita tengok macam mana dia buat keputusan. Kita tunggu utusan kita yang hantar hadiah ini balik, dia akan cerita apa bila Nabi Sulaiman ni dapat hadiah. Kita akan tengok sama-sama. Jadi cerita kita berhenti, muka surat kita berhenti kat sini pada hari ini. Nak buat macam mana kan? Jadi kita akan sambunglah esok pagi insya-Allah. Kalau tidak ada masalah 30 hari bulan Jun tahun 2020, kita akan sambung pula pada muka surat 380, cerita tentang seterusnya apakah yang berlaku bila Balqis hantar hadiah kepada Nabi Sulaiman. Apa yang berlaku? Kita baca sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.